Dan akan kembali bersama kami dalam Malaysia hari ini dan kita tengah dalam diskusi Hari Penamaan Calon PRU 15. Yep. Jadi dengan Aziz katanya ada nak kongsi sikit. Kita cerita pasal statistik penjualan borang penamaan calon ni di mana 4,326 pencalonan telah dijual. Tapi kalau kita boleh tengok kat sini di Sabah paling tinggi untuk Parlimen Sabah 716 borang pencalonan. Walaupun hanya 25 parlimen yang bertanding di Sabah, tapi 716 borang, itu bermakna calonnya ramai lah, Prof. Boleh jadi. Saya rasa mungkin calonnya ramai dan Sabah ni lagi menarik sebenarnya. Ya. Sebab banyak macam-macam parti-parti peringkat negeri, termasuk peringkat persekutuan pun ada bertanding di sana. Tapi ramai juga calon-calon bebas saya rasa yang akan mengemukakan pencalonan. Jadi walaupun calon bebas ni agak sukar jugalah untuk menang sebab kalau ada sokongan daripada parti lebih mudah untuk menang tapi mungkin ramai yang ingin menawarkan diri sebab kalau kita jangan lupa masa dulu di Sarawak pernah ada 2 calon bebas menang di parlimen. Jadi keadaan itu boleh berlaku juga dengan kalau pecahnya undi nanti kemungkinan calon bebas pun ada peluang untuk menang dalam konteks inilah. Ya, betul. Dan lagi-lagi kalau mungkin mereka dikenali di kawasan itu sendiri kan, betul ya. Dan juga difahamkan ada pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri di Bugaya, Sabah. Ya, itu untuk pengetahuan anda semula selain daripada Hari Penamaan Calon hari ini. Okey, jom kita tengok sikit #PRU15. Ramai sebenarnya dah start tweet. Prof. Twitter, Instagram. Cerita mengenai calon-calon yang dah sampai ke pusat penamaan calon seperti di Parlimen Kota Tinggi sebenarnya. Calon-calonnya pun telah tiba untuk hantarkan borang mereka. Di Badatul Razak di Institut Latihan di BKL pun ada yang telah tiba untuk hantarkan borang penamaan calon. Memang sepatutnya dah sampailah. Sebab kita ada sampai pukul 10 sahaja ni untuk hantar borang penamaan calon. Jadi kita nak memberikan anda gambaran sedikit untuk parlimen. Apa yang perlu kita titik beratkan untuk kita memilih siapa yang perlu kita undi? Adakah kita perlu pandang kepada siapa calonnya ataupun harus kita pandang kepada parti mana yang kita harus undi, Prof? Ni saya rasa banyak bergantung pada demografi. Kalau di bandar biasanya mereka ingin melihat parti kan, melihat selalunya mereka dah ada sokongan kepada parti-parti tertentu kan. Tapi kalau di luar bandar ni daya tarikan calon tu lebih utama. Maksudnya mereka nak jumpa calon dulu sebelum mengundi. Itu di luar bandar. Nak kenal lah. Nak kenal dulu. Jadi tapi kalau secara umum lah kalau saya ambil kira memang faktor parti tu memainkan peranan paling penting lah. Sebab tak semua calon sebenarnya dikenali dan boleh dikenali dan mampu untuk mengenali pengundi dalam masa 2 minggu ni. Jadi mereka akan pengundi akan mengundi parti kan. Cuma kalau faktor calon jadi dominan, maksudnya kalau calon tu dikenali selebriti, tokoh terkenal nasional, negeri ke ataupun tempatan kan. Jadi faktor dia tu sendiri menyebabkan orang mengundi dia berbanding dengan parti. Itu kadang-kadang ada yang kalau lompat parti sebagainya kan. Maksudnya kalau dia pergi parti ni dia pun merasa boleh menang lagi sebab merasakan sambutan pada dia tu lebih kuat berbanding dengan parti dia sendiri kan. Jadi tapi ada satu lagi faktor isu. Manifesto. Itu manifesto tu penting. Sebab macam pengundi muda pula dia tak kenali parti, tak kenali calon. Jadi dia akan tengok isu. Baik. Manifesto apa yang ditawarkan? Ditawarkan kepada orang muda sebagainya. Dia akan mengundi faktor itu. Baik, saya menarik bila kita bercakap tentang manifesto dan kita faham Perikatan Nasional katanya hari Ahad di mana esok mereka akan umumkan manifesto dan betul sebenarnya ramai rakyat juga di luar sana yang menantikan apa yang ditawarkan, apa yang akan dibuat untuk penambahbaikan Update sedikit mengenai apa yang berlaku di Tumpak Kelantan dan pastinya menarik apabila kita saksikan 5 penjuru di Tumpak Kelantan, Prof. Mungkin Prof boleh ulas sedikit. Ini pertama kali katanya 5 penjuru di Tumpak. Tapi bagi saya dalam keadaan klimat politik sekarang ni agak normal keadaan tu kan kalau 5 pertemuan kan. Dan kita tahu tadi yang disebut ni antara yang mengemukakan borang pencalonan tu incumbent ataupun yang jadi ahli parlimen sebelum ni yang mewakili PAS sebelum ni tapi kali ini mewakili Barisan Nasional Datuk Cik Abdullah tapi dia bertemu dengan calon PAS yang merupakan juga esko kerajaan negeri Ustazah Muntaz jadi saya rasa pertemuan yang hebat antara dua tu nantilah termasuklah juga Pakatan Harapan atau wakil dan cuma saya tengah satu lagi tadi Putra dan satu lagi saya tak pasti mungkin calon bebas mungkin jadi itu yang menarik lah melihat keadaan politik yang begitu bila ada persaingan banyak dan ia akan menjadikan lebih rancak lagi pilihan raya kali ini. Baik, Prof, tadi kita ada berbincang tentang manifesto dan apa yang ditawarkan oleh setiap parti Jadi
kita nak tahu apa yang selalunya ditekankan ataupun yang menjadi kiranya titik fokus yang rakyat mahukan kalau dalam manifesto selalunya. Manifesto saya rasa paling utama sekali apa yang rakyat nak. Itu yang perlu ditekankan. Betul. Kan? Cuma sekarang ni rakyat pun makin bijak. Jadi parti politik jangan terlampau populis dalam meletakkan apa perkara yang ingin mereka lakukan. Kerana kadang-kadang apa yang diletakkan tak dapat ditunaikan dalam masa 5 tahun ni. Jadi yang paling penting sekarang ni apa yang rakyat nak. Rakyat nak sekarang ni kemampuan ekonomi. Jadi mungkin faktor itu paling utama yang akan diletakkan. Dan dia juga akan lebih spesifik juga kepada golongan tertentu macam wanita, belia, kan, golongan berumur sebagainya, kan. Jadi itu akan jadi faktor juga yang jadikan intipati dalam manifesto lah. Selain pada faktor-faktor lain lah macam kestabilan politik, kesihatan, pendidikan sebagainya. Jadi saya rasa dia akan lebih holistik lah. Tapi kali ini saya rasa akan menjadi lebih praktikal. Sebab mereka bimbang tanpa populis nanti tak boleh tunaikan janji sebab rakyat akan tuntut nanti. Ya, betul. Kalau kita tengok, saya baca di Twitter berita terbaru di mana di kerusi Parlimen Putrajaya kita saksikan 6 penjuru, Prof. 6 penjuru daripada BN, PN, PH, Pejuang dan juga 2 calon bebas. Adakah di situ kalau kita dapat lihat calon-calon ni semua memang ingin mendapatkan kerusi Putrajaya? Ya, Putrajaya ni memang kerusi dari pengundi dia kaki-tengah awam, kan. Jadi dan semua parti menawarkan pencalonan. Jadi saya rasa memang satu yang menarik lah sebab saya rasa sebelum ni pun tak ada sampai 6 kan di Putrajaya. Cuma kita tak pasti sama ada siapa yang dapat kelebihan di sini sebab kita tahu ada bekas menteri akan bertanding di situ, kan. Dan menteri akan bertanding, Razif Jidin, Tukar Kenan akan bertanding di situ. Dan juga saya rasa ada calon OKU. Yang menarik juga. Kita tak pernah ada calon OKU sebelum ni. Jadi ada calon OKU yang bertanding untuk Pakatan Harapan di Putrajaya. Satu dimensi baru di situ. Wow, itu antara update yang saya dapat di Twitter. Kalau anda pun nak dapatkan update terkini, hashtag PRU15 ada kat situ. Malaysia mengundi pun ada juga. Malaysia memilih pun ada juga hashtag. Anda boleh saksikan bagaimana update-update di pusat penamaan calon. Kita bawakan kepada anda di Tumpat, di Titiwangsa dan juga di Pagoh. Tapi di tempat lain juga meriah sebenarnya. Di tempat-tempat sama, semua pusat penamaan calon semua meriah. Betul. Semua kita tahu ramai yang excited, teruja dengan PRU ke-15 kali ini. Kita nak bercerita sedikit mengenai undi daripada orang muda ni, Prof. Ya, sebab katanya tadi bila bercakap tentang siapa yang bakal keluar mengundi dan lebih ramai sekarang yang lebih peka dengan adanya media sosial dan sebagainya. Kan mereka lebih tahu apakah yang terbaru, apakah yang terbaik. Jadi mungkin Prof boleh kupaskan sendiri daripada sudut itu. Orang muda turun lebih banyak. Suka juga nak ramalkan sama ada mereka akan turun lebih banyak. Sebab ilmu politik yang mereka ada mungkin agak terbatas. Sebab kita tidak ada pendidikan politik di peringkat sekolah. Ada terlampau sikit, kan. Dan pendidikan politik yang mereka perolehi banyak melalui media sosial. Daripada TikTok terutama sekali. TikTok, WhatsApp, social media lah. Social media, kan. Jadi bergantung pada apa yang mereka terpengaruh dengan social media. Jadi itu akan diterjemahkan kepada pengundian lah. Cuma faktor rakam sebaya dan keluarga sangat penting dalam menentukan mereka buat keputusan. Jadi kalau keluarga nak mereka mengundi satu parti itu, mereka selalunya akan ikut lah. Tak lawan mak bapak lah, kan. Tapi saya rasa rakam sebaya akan mempengaruhi keputusan mereka yang sangat lebih dominan lah dalam konteks ini, kan. So saya berharapkan mereka keluar ramai, tapi kalau tak keluar ramai tu tak terkejut. Cuma daripada research yang saya buat, kajian-kajian saya buat, memang sambutan tu sangat menggalakkan. Maksudnya mereka memang excited nak keluar. Diharapkan betul lah, kan. Betul lah mereka teruja, betul lah mereka akan keluar ramai-ramai pada 19 November nanti. Yang penting ada kesedaran dan rasa tanggungjawab. Ini adalah hak mereka untuk pergi mengundi. Tidak boleh ambil sikap sambil lewa saja, tak apalah, tak berminat. Itu selalu yang kita dengar kalau anak muda. Jadi harus ambil tahu peka. Dan bercakap tadi cerita tentang mereka yang keluar mengundi. Dan kita nak cerita tentang persaingan. Dan betul, katanya kali ini pilihan raya lebih ramai calon yang keluar. Dan juga pastinya strategi-strategi yang berbeza untuk setiap parti. Dan selalu kita dengar sekarang macam pecah undi, banyak parti. Tidak tahu mana yang memilih contohnya. Untuk Prof sendiri bagaimana Prof nampak rencana ataupun apa yang bakal dibawakan oleh parti-parti yang bertanding?
Saya rasa penting sebenarnya kalau parti politik dia dah tahu dah siapa pengundi tegar mereka. Itu paling penting. Nak tahu berapa peratusan pengundi tegar mereka. Selepas itu mereka kena tahu pula pengundi tegar parti lain kan. Jadi dah ambil kira tu baru mereka boleh tahu berapa pengundi atas pagar. Sekarang ni dalam tempoh 2 minggu ni mereka akan target atas pagar aja kan. Tak pastikan atas pagar ni mengundi mereka. Jadi kalau dan mereka juga tahu ramai atas pagar ni orang belia, muda kan. Jadi saya rasa banyak kempen nanti akan target kepada kumpulan ini. Saya rasa dalam media pun dah dilaporkan banyak parti-parti politik. Contoh semalam saya tengok di Terengganu pun mereka dah susun secara sistematik untuk target kumpulan ini sebab mereka tahu ini boleh menangkan mereka lah. Okey.